Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا وأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا Sadaqallahul azim. Wa amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Pengurusi dan barisan tuan-tuan masjid yang saya kasihi, tuan-tuan imam, tuan-tuan muazzin, tuan-tuan siap, seluruh muslimin muslimat, sidang jemaah yang mudah-mudahan semuanya sihat dalam redha dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan pertemuan kita yang mulia ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita sambung ayat 84. Maksudnya sesungguhnya kami Allah Ta'ala telah memberikan kepadanya, siapa dia? Raja yang soleh itu, Raja Zulkarnain, kekuasaan memerintah di bumi, dan kami beri kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukannya. Huraiannya, sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya. Al-mulk itu asalnya milik Allah Ta'ala. Semuanya milik Allah. Tapi dalam konteks ayat ini Allah nak beritahu kita kekuasaan itu adalah milik Allah. Ya? Allah anugerahkan kepada Raja Zulkarnain di muka bumi, yaitu telah kami berikan kepadanya kekuasaan yang besar, bukan kecil-kecil punya kuasa. Ya? Bidang kuasa manusia ini berbeza. Ya, kita ada bidang kuasa kita.
Ya, yang paling kecil atas diri kita sendiri. Ya, semuanya akan dipersoalkan. Kemudian membesar dalam ruang lingkup usrah, keluarga. Ya, tengok amanah yang dipikul apa. Kampung, ketua kampung. Daerah, ketua daerah. Negeri, negeri. Negara, negara. Ya, lagi besar amanah yang diberikan kepadanya, lagi besar sebenarnya kuasa yang Allah berikan kepada seseorang itu, mencakupi segala sesuatu yang diberikan kepada para raja, yaitu bala tentera, peralatan perang, dan beberapa benteng. Ya, beberapa benteng. Ketiga-tiga asas, ya, keperluan yang mencakupi bagi seorang raja itu kekal sampai hari ini. Ini asas peralatan bala tentera. Mana-mana negara pun ada tentera. Kedua, alat perang. Mungkin masa itu alat lama lah kan. Mana ada nuklear, tak ada, masa itu belum ada. Begitu juga benteng. Benteng pertahanan. Benteng ni ada yang kekal, ada yang sementara. Kalau kita tengok zaman Nabi, macam mana Nabi membina benteng, Nabi tidak buat binaan. Tetapi Nabi menerima pandangan sahabat Nabi nama Salman Al-Farisi, mengorek tarik, mengorek khandak. Jadi kan benteng. Walaupun pada masa itu masyarakat Arab atau tentera-tentera khususnya pelik dengan strategi ngorek parit. Tapi itu satu idea yang diterima oleh Rasulullah SAW. Oleh kerana itu, ia dapat menguasai bumi belahan timur dan barat, dan banyak negeri yang tunduk kepadanya. Bahkan berbagai-bagai raja di dunia ini pun turut tunduk kepadanya. Dan semua orang, tak kiralah apa bangsanya, Arab, tidak Arab, berbondong-bondong membai'ah, mengabdi kepadanya. Mengabdi artinya bukanlah sampai ke peringkat macam hamba dengan Allah, tidak. Maknanya meletakkan ta'astir kepada Raja Zulkarnain. Kemudian wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Allahu akbar. Kalau dapat yang ni, senang hidup, senang ibadat. Ya, ni. Dan kami telah memberikan kepadanya, kepada kita lah, mudah-mudahan kita minta lah, ya Allah berikan jalan bagaimana untuk mencapai segala sesuatu. Ya, kadang-kadang kita tak cukup jalan, itu kena minta pandangan orang. Ya, orang yang pernah melalui jalan yang sedang kita tempuh. Ya, tentunya siapa? Biasanya orang yang lebih usia daripada kita. Sebab mereka dah tempuh jalan yang sukar untuk sampai ke tempat yang mereka berada sekarang. Baik itu orang tua tak boleh tinggal. Orang lama ni tak boleh tinggal. Ya, nak ada orang tua payung. Ya, Dialah jalan tu tergantung kepada posisi orang tu di mana. Kalau dia seorang pelajar, dia nak jalan macam mana nak menguasai ilmu yang dia ajar oleh guru-guru dia. Guru kena cari teknik macam mana nak sampaikan ilmu kepada murid. Sebab itu satu orang guru dia boleh menguasai berpuluh-puluh teknik, ya, untuk sampaikan ilmu kepada murid dia. Sebab muridnya berbagai-bagai, ya, kedudukan. Ya, mungkinlah jika pelajar ini sekolah asrama penuh, barangkali tak perlulah banyak sangat teknik. Sebab mereka sudah ditapiskan 5A contohnya kan. Bolehlah guna beberapa teknik. Tapi kalau sekolah rendah yang
ibu bapanya terdiri daripada berbagai-bagai peringkat. Ada yang terlalu lemah, ada yang sederhana, ada yang cerdik. Jika guna satu teknik, yang cerdik mungkin boleh faham, yang sederhana lambat sikit, yang lemah langsung tak faham. Siapa jadi cikgu tahulah, saya bukanlah nak mengajar cikgu, tapi boleh tanya. Betul ke yang imam cakap cikgu, boleh tanya. Pandangan cikgu-cikgu tahu. Tak kira lah cikgu yang tengah mengajar ke, cikgu yang dah bersara ke. Ya, puas mencari kaedah macam mana nak sampaikan ilmu kepada anak didik. Menurut Ibnu Abbas, menurut Imam Mujahid dan lain-lain, iaitu jalan untuk mencapai sesuatu namanya ilmu pengetahuan. Ya. Tadi tu imam baca apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Terngiang-ngiang lagi saya kat telinga saya. Ya, Pak Imam tadi baca doa itu kan. Tanya balik, mana Pak Imam tadi mana? Tanya dia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a. Ilman nafi'a. Siapa suruh minta ilmu manfaat ni? Nabi suruh. Sampai dengan hadis, Nabi suruh kita cari ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, untuk kita sendiri faham tentang apa benda yang kita tahu itu. Sebab itu saya teringat pula wasiat daripada Syekhul Islam Semelaya. Masa itu Malaysia belum ada lagi. Ada tapi belum ditukar kepada Malaysia. Masa itu Melaya. Syekhul Islam Malaya. Wasiat dia lebih kurang tahun sama dengan tahun kemerdekaan 1957. Gitulah lebih kurang. Dia beritahu apa? Dia beritahu sesungguhnya orang-orang Melayu Semelaya sama ada orang-orang awamnya, tuk-tuk qadinya, menteri-menterinya, malahan raja-rajanya, mereka itu semua bermazhab Imam Asy-Syafi'i, bermazhab Asy-Syafi'i secara ijma'. Mereka memahami bahawa menyalahi ijma' hukumnya haram. Adapun ilmu akidah, mereka mengambil jalan daripada Imam Abu Hasan Asy'ari. Tuan ingat ya, tuan ingat pelan-pelan. Saya ni saling ingat. Pasal saya ingat ni dah 2 tahun sudah lah. Saya dapat daripada Dr. Aiman Atiqi. Dr. Aiman Atiqi ketika dia membentangkan saya kerja di Intim. Masa itu sepatutnya bukan dia, tapi Ustaz Fawaz Fadil Nur tak dapat datang, gantikan dengan beliau. Adapun ilmu akidah, mereka mengambil jalan daripada Imam Abu Hasan Asy'ari. Kitab panduan guru-guru yang mengajar mereka di antaranya kitab Ummul Barahin. Mukhtasarnya, ringkasannya, ya, terjemahannya dalam bahasa Melayu, bahasa Arab, ya. Di antaranya Matan Jauharah. Siapa ngaji pondok sini? Ada ngaji pondok? Dulu ada ngaji pondok? Tak ngaji pondok pun, ya, dia tahu Matan Jauharah. Fa'alimun bi'ilmi, bukan. Awalu wajibi 'alal insani ma'rifatum billahi bistiqani. Gitu. Ya, awalu wajibi 'alal insani ma'rifatum billahi bistiqani. Itu yang saya ingat. Yang pertama wajib bagi manusia ialah mengimani Allah dengan yakin. Adapun ilmu fiqih,
Mereka mengambil kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i sendirilah. Termasuklah yang paling besarnya Ya, tuan-tuan tahu kitab ni. Cuma dia banyak jilid. Nak ngangkat pasal tak larat. Nak ngangkat tak larat. Nak mengaji letih Semua hidup pastinya nak khatam. Adapun kitab-kitab muhtasarnya, Sabilal Muhtadin. Apa lagi? Banyaklah tak? Banyaklah. Ya, itu contoh umpamanya Matla'al Badrain. Itu semua kita tak fiqh mazhab Syafi'i. Dan yang ketiga ilmu tasawuf atau ilmu akhlak, mereka mengambil jalan Syekhuna Imam Al-Ghazali rahimahullah. Antara kitab panduan mereka ialah Minhajul Abidin, ataupun yang asalnya ialah Ihya Ulumuddin. Suasana ini ataupun kesemua kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ini ambilannya daripada Al-Quranul Karim, bermula daripada Nabi, begitulah seterusnya sampai kepada kita hari ini memakan masa 1400 tahun lebih. Adapun apa yang diamalkan, apa yang dipelajari oleh orang-orang Melayu semalaya, tentulah memakan masa ratusan tahun. Kalau jika Syekhul Islam ini menyebut, mewasiatkan kepada kita tahun 57, maknanya wasiat ini sudah berumur 64 tahun. 63 tahun lah. Ya. Siapa dia? Tak lain tak bukan ialah Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdullah Fahim. Ya, ninda kepada mantan Perdana Menteri kita. Itu ilmu fardu ain. Adapun ilmu yang lain, ilmu alat, nahunya, sorofnya dan lain-lain, begitu juga ilmu matematik. Ya, matematiknya sendiri, sains dan lain-lain, itu merupakan ilmu fardu kifayah. Jadi ilmu di sini kita tak pastilah ilmu apa, tapi ilmu yang sesuai yang diperlukan oleh Raja Zulkarnain pada masa itu. Dan saya teringat pesanan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau ada berpesan kepada kita, kamu hendaklah menyediakan ilmu untuk anak-anak kamu yang mereka boleh gunakan ketika mereka remaja. Ya. Artinya kita sebagai ibu ayah, sebagai datuk nenek kena peka tau. Kena peka. Istilah modelnya pasaran kerja. Betul, maklumat kita mengaji ni bukanlah nak cari kerja kan. Tapi kita sedia maklum, bagi lelaki kerja tu adalah wajib. Mencari nafkah. Mencari nafkah wajib. Walaupun sebagian orang tak bersesuai. Contohnya nak cari menantu, tanya kerja. Ya, iyalah nak cari menantu, carilah yang sembahyang, yang mana, yang jujur betul. Tapi kerja pun tak boleh tinggal. Amanah, jujur apa semua, kalau tidur aja. Apa Aku dah salah tanya. Yang lain tanyalah juga kan. Keturunannya macam mana, elok tidak, tahu usulnya siapa, mama ayah ni mana. Dah. Okeylah, tanyalah. Ya. Ngaji mana, belajar mana, jemaah masjidnya mana, tak apalah tanyalah. Tapi tak kalah salah
kerjanya apa? Di mana? Ya, nak kena tahu jugalah. Baik. Qatadah mengatakan maksudnya tempat tinggal di bumi dan berbagai-bagai panjinya. Ya, jalan untuk mencapai sesuatu itu tempatnya di bumi, berbagai-bagai tandanya, berbagai alamatnya. Ya, maknanya kalau sampai negeri ini macam ni kaedah nak sampaikan dakwah. Sampai di negeri ini macam ni kaedah sampaikan dakwah. Ya. Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam mengatakan maksudnya bahasa-bahasa. Ya. Boleh jadi maknanya Allah berikan Dzulqarnain ilmu menguasai bahasa-bahasa di tempat-tempat yang mereka pergi. Dan ini bukan suatu asing dalam pengetahuan kita sendiri. Semua yang diberikan kepada Raja Dzulqarnain ni, semua itulah yang diberikan kepada Nabi. Malah lebih lagi Nabi terima. Kan kita baca sejarah Nabi ni bila berdakwah ke satu kaum, walaupun baginda hanya duduk beberapa ketika di kaum itu, di kabilah itu, Nabi terus boleh menguasai lahjah ataupun telo, slang, bahasa penduduk di kabilah itu. Ya, apa lebihnya? Berdakwah menggunakan bahasa tempatan itu lebih menarik, lebih mudah difahami. Ya, kita orang Melayu, cakap Melayu lah. Ya, gunakan bahasa Melayu lah. Walaupun mungkin majoritinya Banjar, tapi ada yang tak kerti cakap Banjar. Kalau kita cakap Banjar, mungkin dia tak faham. Apa ni? Walaupun majoritinya Jawa, tapi kalau kita cakap Jawa, orang yang bukan Jawa tak faham. Jadi Melayu ni adil. Kalau ada orang Banjar tak kerti cakap Melayu, orang Jawa tak kerti cakap Melayu, itu bukan salah bahasa. Itu bukan salah penceramah, itu salah dia. Dia tidak menguasai bahasa Melayu. Ya, sikit-sikit wah tak tahu Melayu, lu balik Tonsan lah. Cakap banyak. Itu yang ngajarnya. Kita tanya betul-betul yang mana rumah ini. Dia punya takut. Tak nak bagi sama. Wah tak tahu Melayu. Tapi duduk tanah Melayu. Selanjutnya ia mengatakan ia tidak memerangi satu kaum melainkan telah diajak berbicara dengan bahasa mereka. Ini kaedah yang disambung oleh Rasulullah SAW. Nabi tak pernah cari pasal nak perang dengan mana-mana orang, kecuali disampaikan dakwah dulu. Ya, berimanlah kepada Allah. Ya, akhirnya bila dah tak mau juga, pihak musuh selalu menyiapkan tentera lebih awal, serang Nabi, serang Madinah dalam berpuluh-puluh ghuzwah. Ya? Nabi tidak pernah memulai, tapi semuanya dimulai oleh musuh. Jadi keempat-empat jalan untuk mencapai segala sesuatu itu Allah kurniakan kepada Raja Dzulqarnain dan dikurniakan kepada nabi-nabi yang lain. Tapi yang paling banyak Allah kurniakan jalan untuk mencapai segala sesuatu itu, ya, sesuatu apa? Untuk mencapai redha Allah itu, Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling besar ni yang tengah kita baca ni, Al-Quranul Karim. Bagaimana kita nak rasa sayang dengan Quran, bagaimana kita nak seminat nak baca Quran, bagaimana kita suka nak mempertingkatkan mutu bacaan, nak tadabbur, ya, nak menunaikan hak-hak kita atas Quran. Yang pertama, ya, kita faham, kita yakin, ya, kita percaya Quran ini asalnya memang Allah punya. Dia bagi percuma. 6,000 ayat lebih ni, satu sen pun tak bayar. Hai, kalau Tuhan cahlah 6,000 ayat. Hai, kalau satu ayat RM10, teriak kita.
Ya. Kalau satu huruf RM1, ada berapa ratus ribu huruf. Bayar kita. Malehlah. Ya. Malehlah. Malehlah itu maknanya belum ada rasa sayang, belum ada kesedaran. Padahal semua umat-umat yang terdahulu nakkan Quran ni. Nak sangat Quran ni, nak sangat. Bagi kami ya Allah, bagi kami ya Allah. Tak ada. Tak ada kamu lain. Kamu Zabur, kamu Taurah, kamu Injil. Quran ni untuk kasih aku akhir zaman. Itu cara kita nak mencintai Al-Quran. Sementara dia sebenarnya menjadi peninding, benteng ketika kita di dalam kubur besok. Ayat 86. Sehingga apabila ia sampai di daerah matahari terbenam, ia mendapatinya terbenam di sebuah mata air yang hitam berlumpur. Dan ia dapati di sisi satu kaum yang kufur ingkar. Kami berfirman dengan mengilhamkan kepada Zulkarnain. Wahai Zulkarnain, kenapa sebut ilham? Sebab dia bukan Nabi. Itu sebab bagi ilham, bukan mewahyukan kepadanya. Kalau wahyukan kepadanya, nescaya bertukarlah status Raja Zulkarnain daripada seorang raja kepada seorang rasul. Dia bukan rasul. Wahai Zulkarnain, pilihlah sama ada engkau nak seksa mereka sebab keingkaran mereka, ataupun engkau bertindak secara baik terhadap mereka. Ini lama dah. Ya, dah lama dah derhakanya kepada Allah. Ya, jadi Allah beri ilham kepada Raja Zulkarnain, ya, turunkan kuasa, serah pada kamu Zul. Kau nak lenyapkan terus pun boleh. Kau nak bincang-bincang sampaikan dakwah kepada mereka pun boleh. Maksud hatta idza balagha maghrib asy-syams, hingga bila ia sampai ke tempat terbenamnya matahari, adalah ia berjalan melampaui jalan hingga akhirnya sampai penghujung hujung dunia. Akhirnya ia sampai, Raja Zulkarnain dan tenteranya sampai di tempat paling jauh yang ditempuhnya, iaitu belahan bumi bahagian barat. Barat maknanya tempat matahari terbenam kan. Timur terbit, betul. Masyriq, maghrib. Kalau tak betul kan ya? Teguh. Adapun untuk mencapai tempat terbenamnya matahari di langit, maka ia merupakan hal yang tidak mungkin. Terbakar habislah. Terbakar habis. Ya. Wajadaha taghru fi 'ainin hami'ah. Ia melihat matahari terbenam di laut yang berlumuran hitam. Kita duduk tepi sungai, kita duduk tepi laut, kita duduk sebelah lumut. Matahari terbenam di pangkor. Kita tak nampak pangkor tu, kita nampak matahari terbenam di hujung laut lumut. Ya. Tapi Raja Zulkarnain sebelah sinilah dekat lumut. Ya, bukan betul-betul dekat dengan matahari tu. Itu gambaran lah, contoh gitulah. Air yang di laut lumut itu, yang orang berenang tu, ya, yang mengerikan baru-baru ni. Dapat maklumat kawan-kawan kata, sepenuh-penuhnya ya Allah, imam demo dah tak kira SOP dah. Dah tak kira jarak lah. Itu dah setahun terkurung. Allah. Ya, tak ada ruang nak mandi, tak ada ruang dah. Balik. Ya. Jadi air kalau umpama lumut air laut yang lumut itu rupanya apa? Rupanya ainin hami'ah. Air lautnya yang berlumuran hitam. Macam apa? Macam minyak hitam yang lepas guna tu. Adalah ia menyaksikan matahari dengan matanya sendiri terbenam di dalam samudera. Saka itu yang dicapai. Padahal matahari bukan terbenam, dia beredar melalui paksinya. Seperti yang pernah kita bincang dalam surah Yasin dulu kan. Demikianlah keadaan setiap orang yang pandangannya berakhir sehingga pada tepian pantai, betul, di mana ia dapat melihat matahari itu seakan-akan terbenam di dalam laut tersebut. Padahal dah, kalau kita turut betul-betul sampai ke hujung, kita bawa
naik ferry laju-laju, ya. Mana matahari tadi? Mana matahari tadi? Tak adalah, di atas lagi pada pangkau tu, begitu jadinya. Sedangkan matahari itu tidak bersinar dari falaknya. Pasal apa? Terlindung. Dia tetap ada pada orbitnya, tidak meninggalkannya. Ya, kata-kata hami'ah diambil daripada salah satu daripada dua macam bacaan qiraat, iaitu daripada al-hama'ah yang berarti tanah. Ya. Ibnu Abbas pernah berkata mengenai tanah yang berlumpur, di mana ia mentafsirkannya sebagai sesuatu yang berlumpur hitam. Lumpur hitam lah, macam lumpur. Ya. Macam nak tahu lumpur, saat-saat air semakin kering baru nampak lumpur dia. Siapa kecil dulu biasa nimba apa, parit ke kolam ke kan, barbur hujung-hujung tu, ya, nampaklah hitam lumpur tu, ya, macam itulah. Barulah timbul ikan-ikan, Allah besarnya. Ya. Manakala Ali bin Abi Talha, Ali bin Abi Talib, bukan Ali bin Abi Talha, Ali bin Abi Talib menceritakan kepada Ibnu Abbas, Zulkarnain potong tu, Ali bin Abi Talib, bukan Ali bin Abi Talha. Zulkarnain mendapati matahari terbenam di laut yang panas. Demikianlah halnya yang dikemukakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya. Qulna ya Dzulqarnain imma an tu'adiba wa imma an tattakhidha fihim husna. Wahai Dzulqarnain, kamu boleh menyeksa, an tu'adiba, an tattakhidha fihim husna, atau kamu boleh berbuat baik kepada mereka. Hal ini berarti Allah memberikan kekuasaan untuk mengatur mereka. Allah memberikan kekuasaan untuk menyalakan hukum di tengah-tengah masyarakat yang berada di hujung dunia itu. Mereka serta memberikan pilihan kepada Raja Zulkarnain. Jika berkendak, ia juga boleh memberikan kurnia atau menarik fidyah, cukai, untuk dilindungi, sehingga dia akan mengetahui keadilan dan keimanannya sesuai dengan keadilan dan penjelasan yang telah dia sampaikan dalam firman-Nya. Cerita pasal fidyah ni, saya terlibat dalam satu forum. Saya ditanya oleh audien, fidyah, cukai kepala. Ya, apa pandangan Ustaz tentang cukai kepala? Ya, cukai kepala ni, bukankah itu satu penyiasaan atau satu zaliman? Saya jawab senang aja. Kita nak cakap pasal cukai kepala, cukai fidyah, kita bukan hidup di zaman itu. Ya? Kita bukan hidup di zaman Nabi, tidak hidup di zaman Omar, tidak hidup di zaman Abu Bakar. Dan mereka, dia ni mengadu, ada kawan-kawan dia muka Islam komplain, Islam ni zalim, adakan cukai kepala apa semua kan. Kita bagi tip kat dia, sebenarnya soalan-soalan macam ni tak sesuai dikemukakan sekarang. Ya, kenapa tak sesuai? Kita cerita macam mana pun, kita tidak berada di suasana itu. Kita tak berada di suasana itu. Sebab itu orang yang bukan Islam, dia boleh cakap je. Tapi kalau tanya arwah-arwah yang dah meninggal, kenapa mereka bayar cukai, mereka akan beri penjelasan. Kami nak naungan. Kami diberi pilihan, sama ada perang atau bayar cukai. Mereka akan cakap, sebenarnya apa yang ditawarkan oleh Muhammad itu memberi peluang kepada kami, bukan menyeksa kami. Tapi oleh kerana suasana itu tidak ada lagi di zaman ini, mereka boleh tuduh gitu je lah, kamu terangkan begitu. Kamu terangkan begitu. Ya, sebab kita cuplik-cuplik tengah-tengah ni memang nampak zalim. Ya, tebuk tengah-tengah memang nampak zalim. Kamu terang kat mereka. Kalau kamu bangkitkan balik, ataupun sekurang-kurangnya kamu baca sejarah, macam mana boleh timbul syariat cukai, fidyah, ya, ufti, ya, yang paling baru ufti lah, Thailand kan, siap ufti, ya. Apa faedah yang dia dapat daripada dibayar ufti tu? Dia bukan bayar-bayar saja, dia ada perlindungan.
Ya, ufti itu asalnya daripada syariat Islam. Ya, cuma kadarnya tengoklah kepala raja tu macam mana. Kalau dia jujur, dia baik, tidaklah tinggi. Sebab matlamatnya nak bagikan hak manusia ni, hak pribadinya hidup. Ya, tapi kadang-kadang ada juga yang menyeksa. Nak bagi mati dengan cara tinggikan ufti, tinggal stres mati gitu je. Ya, Runsit memikirkan ufti, ya, payah fikirannya. Baik. Sehingga dia mengetahui keadilan dan keimanannya sesuai dengan kaedah berdasarkan yang telah disampaikan dalam firman-Nya. Ya, maknanya tindakan yang diambil oleh Zulkarnain itu macam mana? Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih wa yu'adzibuhu 'adaban nukra. Adapun orang yang melakukan kezaliman, yakni dengan melakukan kufur dan derhaka maksiat, maka kami akan menyeksanya. Kemudian ia akan dikembalikan kepada Tuhannya, lalu diazabkannya dengan azab seksa yang seburuk-buruknya. Ini bukan saja untuk penduduk yang tinggal di hujung dunia yang ditemui oleh Raja Zulkarnain ini kaedah umum. Siapa-siapa pun, duduk kat mana pun, itulah konsepnya. Ya. Amma man zalam, adapun orang yang menginaya, iaitu terus-menerus dalam kekafiran, menginaya diri sendiri. Ya, kemusyrikannya kepada Allah Taala. Fasawfa nu'adzibu. Fasawfa, maka kami kelak akan mengazabnya. Fasawfa nu'adzibu. Fasawfa ni dia jauh lagi ke depan. Jauh lagi ke depan lah. Sebab jika fokus kita kepada mereka yang kufur, ingkar di zaman Raja Zulkarnain, ya, Saufa tu memanglah tak tahulah berapa puluh ribu tahun yang sudah mereka belum menerima azab yang sebenar-benar azab di akhirat, sebab kiamat belum berlaku. Itu Allah gunakan saufa. Kadang-kadang Allah gunakan sin saufa. Ya, dia hanya akan masuk kepada fi'il mudhari'. Sayaqulu sufaha. Ya, mereka selama-lamanya mereka tidak akan saya qulu ni tak lama. Ya, lepas turun ayat tu beberapa hari, beberapa minggu jadilah. Ya, maka akan berkatalah orang-orang yang sufaha ni tak pandai, komplain tentang penukaran, ya, sembahyang menghadap Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Padahal mereka yang minta. Bila Allah perkenan, dia mengkomplain, Muhammad ni macam mana ni? Ya, Tuhan ni mau tak ada pendirian. Kata juga. Katanya Tuhan tak ada pendirian. Kejap Kaabah, kejap Aqsa, kejap Kaabah, kejap Aqsa. Ya. Tapi ini sawfa nu'adzibu. Nu'adzibu fi'il mudhari'. Asalnya azaba yu'adzibu. Ya, maka kami kelak akan mengazabnya. Fadalah mengatakan dengan pembunuhan, wallahu alam. Ya. Wa amma man amana wa amila shalihan. Adapun orang-orang yang beriman serta beramal soleh, wallahu alam. Ini ayat yang keberapa Allah ulang. Sebelum ni dah banyak dah. Ya, falahu jazaa'anil husna. Baris 2 di atas bertemu alif lam. Ya, dia bacanya anil. Ya, datangkan balik nun kecil. Datangkan balik nun kecil yang mematikan an. Hamzah nun yang mati, yang hazaf. Sebab an tu asalnya alif nun atau hamzah nun mati di atas an. Ya, jazaan al-husna itu asalnya. Ya, tapi buang satu baris, datangkan balik nun kecil jadi jazaanil husna. Maka baginya balasan yang sebaik-baiknya, dan kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak memberati. Wa amma man aman, adapun orang beriman yang mengikut apa yang diserukan
berupa peribadatan kepada Allah Taala semata-mata yang tiada sekutu baginya, falahu jazaa'anil husna, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan. Pahala ni tak nampak, tapi dapat dirasa. Ya, dapat dirasa. Tenang, ya, puas, selesa. Ya, dah lepas tunaikan kewajipan, selesa. Boleh teruskan kerja-kerja yang lain. Tetapi selagi belum ditunaikan, dia rasa resah. Dia rasa gelisah. Ya, bila beh nak berhenti, Allah zuhur, ya Allah zuhur. Okey, nak bagi tenangkan hati, mudah-mudahan sampai sebelum maghrib, sebab saya dah niat jamak. Okey, selesa balik. Nanti cemas balik 6.30, ya Allah, tinggal setengah jam lagi, tiba-tiba berhenti. Ya, dia berhenti, masa itu dah direbut peluang ambil jamak. Lega, nasib baik. Dia gitu. Ya, ini contoh-contoh biasa. Ya, orang yang selagi tidak ditunaikan yang wajib, ya, dia tak selesa. Tapi di sana ada orang yang makamnya lebih tinggi. Selagi tak tunaikan duha, ya Allah, ngelabut dia. Sunat. Selagi dia tak tunaikan yang sunat, dia tak masuk duit dalam tabung masjid tu, selagi itulah dia gelisah. Ini makam lagi tinggi. Ya? Tapi ada juga yang makamnya teruk. Wajib tinggal punenohin aja, yang sunat apa tak lagi. Dia tak rasa apa. Tinggal sembahyang nohin je, macam tak ada apa-apa. Naudzubillah, jangan gitu ya. Naudzubillah, Allah lindung kita, anak-beranak kita, keluarga kita. Allahu Akbar. Eloklah kita berhenti kat sini. Ya. Falahu jazaa'ul husna, iaitu di alam akhirat di surga Taala, wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan akan kami perintahkan kepadanya perintah yang mudah daripada perintah kami. Mujahid mengemukakan iaitu suruhan yang baik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, wallahu alam. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa di kesempatan yang Allah izinkan bulan depan, mudah-mudahan. Kita berhenti muka surat 204. Ada 11 ayat lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda wasyamsa wal qamara bi nurik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Salah silap saya pun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.